Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni dapat kita bersama. Insya-Allah pada malam ni saya akan sambung perbincangan hadis yang ke-28. Tak habis lagi kita bincang hadis itu. Yang mana perbincangan masih lagi tentang sunat-sunat wuduk. Sunat-sunat wuduk. Jadi sambungannya pada muka surat 131. Yang mana perbincangan pada malam ini masih lagi berkait dengan hadis yang ke-28. Cuma isu yang kita nak bincang pada malam ini berkait dengan doa. Kerana dalam hadis ini, dalam hadis 28 ini, Nabi SAW menyebutkan bahawa ada akan berlaku kepada umatnya. Maknanya selepas Nabi wafat ni ada berlaku. Yang mana mereka melampau dalam bab mengambil wuduk. Sama ada air itu membazir ataupun basuh itu lebih daripada yang ditetapkan oleh Nabi. Dan juga melampau dalam berdoa. Jadi kita nak bincang pada malam ni akhir itu. Iaitu melampau semasa berdoa. Apakah yang dimaksudkan melampau dalam berdoa itu? Baik, antara bentuk berlebih-lebihan di dalam berdoa ialah larangan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di dalam riwayat yang berikutnya. Riwayat ni riwayat daripada Ibnu Abbas. Riwayat daripada Ibnu Abbas. An Ikrimah an Ibnu Abbas qala hadithin nas kulla jum'atin marrah fa in abaita fa marratain fa in aktharta fa thalatha mirar. ولا تمل الناس هذا القرآن ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم ولكن أنصت فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه فإني أحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك يعني لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. Diriwayatkan daripada Ikrimah yang diambilnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, ajarkan orang ramai sekali seminggu. Yakni ajarkan di sini maknanya kita kata mengajarlah atau berkuliahlah atau beri tunjuk ajar secara lisan maksudnya. Seminggu sekali. Suruh kuliah sekali seminggu. Soal lagi tu ya. Jika engkau tidak mahu, maka jikalau fa'in abaita, maksud dianya kalau engkau nak lebih lagi, bolehlah 2 kali. Itu saya terjemah mahfuz supaya lebih mudah faham lah. Mana kalau kamu nak lebih lagi, 2 kalilah seminggu. Mana di satu tempat. Jika engkau nak lebih lagi, bolehlah mengajar 3 kali. Jangan engkau membuatkan orang ramai jemu dengan Al-Quran ini. Jangan sampai aku mendapati engkau datang kepada satu kaum ketika mereka sedang dalam perbincangan mereka. Kedatangan tersebut engkau membawa cerita yang memutuskan percakapan mereka, menyebabkan mereka berasa jemu.
Sebaliknya, hendaklah engkau diam. Bila mereka meminta daripada engkau, maka ajarkanlah mereka dalam keadaan mereka sangat berkeinginan kepadanya. Jauhilah daripada bersajak di dalam berdoa. Kerana saya mengetahui Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya tidak melakukannya kecuali dengan menjauhinya. Baik. Sebelum saya pergi kepada huraian ni, hadis ni ada beberapa perkara yang perlu kita bagi perhatian. Yang pertama sekali, yang dimaksudkan oleh Nabi, hadithin nas kulla jum'ah marrah. Jum'ah di sini maksudnya seminggu. Ini dalam penggunaan bahasa hadis ni lah. Kita kata Jumaat ni hari, tak. Maksud Jumaat ni mana daripada Sabtu sampai ke hari Jumaat itu maksud dia. Kalau dalam syarah hadis dia sebut gitu. Sebab tu kita boleh terjemah dalam seminggu. Mana kalau nak lebih lagi 2 kali, 3 kali. Jadi di sini para ulama menyatakan yang dikehendaki adalah bukan bilangan itu sebenarnya. Bukan sekali, bukan 2 kali. Itu yang tidak dimaksudkan sebenarnya. Yang dimaksudkan kamu kena fikir supaya kuliah, pengajian, pengajaran, nasihat yang kamu buat tu, kamu kena urus supaya tidak terlalu lama sehingga membosankan. Itu maksudnya. Itu satu. Yang kedua, membosankan, menjemukan kadang-kadang bukan kerana lama ataupun sekejap, tetapi kerana cara penyampaian itu boleh juga. Jadi maknanya untuk supaya tidak jemu, kamu kena belajarlah bagaimana cara penyampaian itu. Kita sebut, kita kata cara bercakap, olahan bahasa yang digunakan, poin-poin yang disebut, itu perlu belajar. Perlu tahu cara. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari segi isi kandungan itu juga perlu kamu ambil kira. Kadang-kadang silap isi ataupun pengisian ceramah itu tidak tepat dengan keadaan masyarakat. Dia boleh jadi jemu juga. Pergi ke satu tempat yang mana masyarakat terlalu rendah. Misalnya orang kampung, tiba-tiba kita bercakap tinggi. Itu maksud dia di sini. Jadi maknanya untuk supaya tercapai pidato, kuliah, pengajian, makna kena buat analisa dia punya audiens itu. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi di sini sebenarnya. Sebab tu sekarang ni kita kata banyak ilmu. Kalau kita kata pergi ke maktab pengajian, maktab perguruan sebenarnya itu belajar cara mengajar. Kita nak transfer maklumat dengan cara yang betul. Kadang-kadang boleh jadi menggunakan kaedah sekian-sekian, menggunakan alat bantu mengajar dan sebagainya. Ikutlah. Tak kira tu, kamu fikirlah. Guna media yang lebih canggih kalau kita kata. Dengan ada paparan, kita kata slide, dan ikutlah. Asalkan dia menarik perhatian. Maknanya di sini Nabi SAW nak mengajar kita supaya orang yang nak mengajar ni, dia perlu ada ilmu pula dari sudut pengajaran. Dari sudut itulah maksud. Itu yang dimaksud. Itu yang pertama lah. Poin yang pertama adalah hadis ni. Sehingga Nabi kata bila kamu pergi ke satu tempat, pergi solat ke di masjid, tiba-tiba ada masyarakat dia sedang bercakap-cakap. Janganlah kamu pergi bercakap sesuatu yang lain. Tak kena dengan topik dia. Orang duduk bicara perkara lain. Dia duduk sebut begini. Hak dia sebut tu kadang-kadang betul. Tapi tak kena pada tempat. Orang jadi serabut perut. Tu orang duduk kecek benda lain. Awak nak cerita benda tu betul lah molek. Tapi tak kena pada tempat. Maka di situ tidak bijak. Tidak bijak dia kira. Kadang-kadang benda yang bagus, benda yang betul, benda yang molek ni bila tak kena pada waktu dan tempat itu, dia jadi tidak tercapai maksudnya. Itu yang dimaksud oleh Nabi. Ada ke berlaku? Kita kecek 5 orang. Dia mari, dia potong percakapan kita tu, dia bincang isu lain. Dia tak ambil kira ada orang ramai-ramai duk kecek ke apa. Itu yang dimaksudkan di sini. Jadi kena berhati-hati. Kalau tidak bahaya, jadi orang jadi cemu. Kemudian Nabi sebut, ini sebelum kita bincang secara detail. Kemudian Nabi sebut di sini, dah inilah tajuk kita sebenarnya pada malam ni, berkenaan dengan doa. Dalam hadis ni sebut, janganlah seseorang itu bila berdoa tu dalam bentuk sajak. Sajak ni maknanya mengada-ngada. Bentuk berirama misalnya.
Okey, itu kita nak bincang. Cuba tengok. Terdapat beberapa pandangan ulama berkenaan larangan ini. Misalnya Imam Al-Ghazali menyatakan maksudnya, ketahuilah yang dimaksudkan dengan sajak. Dia sajak ni, kalau orang belajar sastra Arab lah, belajar syair, sajak ni bahasa berirama tu. Lepas tu dia hujung tu, rima dia tu, hujung tu kesepakul huwallahu ahad, Allahus samad. Hak tu ulama kata tak apa lagi kalau sekadar itu. Lebih menarik lagi. Sebab Nabi pun doa kan ada kan. Hujung dia tu sama, rima dia tu sama. Hak sajak ni dia lebih pada alunan itu. Nampak mengada-ngada. Kadang-kadang dia tunjuk rentak Hindustan. Dalam doa dia tu. Doa kuk Melayu siapa ada dengung nah. Dia buat supaya baca Quran, macam-macam kita tengok dalam internet lah ni. Itulah. Baik. Cuba tengok apa kata Imam Ghazali. Ketahuilah yang dimaksudkan dengan sajak ialah bercakap dengan mengada-ngada. Kerana ia tidak sesuai dengan merendah diri dan menghina diri. Namun begitu terdapat juga doa yang maksud daripada Nabi SAW yang mempunyai bentuk kalimah atau timbangan seakan-akan mempunyai rentak tetapi tidak mengada-ngada. Hak ni hak saya kata tadi, rima, hujung dia tu rima tapi tidak sampai perekat mengada-ngada. Saya nak ajuk pun tak tiuk kadang-kadang pelik lah. Dia buat rentak dia tu bunyi seperti burdah Quran. Dia doa tu. Sedangkan doa ni dia mesti ada unsur merendahkan diri, menghinakan diri. Jadi tak sesuai. Tu kata Imam Ghazali. Kadang-kadang tu bunyi seperti Hindustan cara dia tu. Burdah ni mana tu nak, kadang-kadang ada tinggi suara, kadang-kadang rendah. Doa kok Melayu jabatannya. Baik, ni contoh doa Nabi tapi dia ada rima. Ujung dia tu sama, menarik juga. Tetapi tidak sampai perekat mengada-ngada. Misalnya Allahumma dzal hablis syadid wal amrir rasyid. Ujung tu sama. As'alukal amna yawmal wa'id wal jannata yawmal khulud ma'al muqarrabin asy-syuhud ar-ruk'is sujud al-mufina bil uhud innaka rahimun wadud wa anta taf'alu ma turid. Hujung dia tu sama, tu rima. Sekadar ni tak apa. Dia baca pun dalam bentuk gitulah. Sebab begini, saya pernah dengar mana orang yang berdoa bahasa Arab lah. Hadis tu memang doa Nabi, tetapi Nabi tak baca hak tu supaya Quran ni lain. Siap ngedengar apa nah. Tu bagi saya tak sesuai. Misalnya sini kalau nak dengung tak ada tempat dengung tu. Misalnya kita kata wal jannata yaumal khulud. Dengung. Dia tak ada dengung ni sebenarnya Quran dengung ni. Tak usah lebih-lebih lah. Sekadar saya baca tadi gitulah. Allahumma, ya Allah ya Tuhanku, zal hablis syadid, Tuhan yang mempunyai tali yang teguh. Hablis syadid ni mana Quran itulah. Quran sunnah. Wal amrir rasyid, dan mempunyai pemilik urusan yang matang. Rasyid ni matang, cerdik, yang lurus. Kok betul? As'alukal amna yaumal wa'id. Aku mohon kepada engkau keamanan pada hari yang dijanjikan. Yaumal wa'id ini hari akhirat maksudnya. Ataupun hari kiamat, ketika berlaku kiamat itu yaumul wa'id. Wal jannata yaumal khulud. Dan aku mohon kepada engkau syurga pada hari yang kekal abadi. Ma'al muqarrabin asy-syuhud, bersama orang-orang yang hampir kepadamu. Ar-ruk'is sujud, yang sentiasa sujud, yang sentiasa rokok dan sujud. Al-mufina bil uhud, bersama orang-orang yang melaksanakan janji-janjinya, orang yang menunaikan janji-janjinya. Innaka rahimun wadud, sesungguhnya engkau Tuhan yang maha penyayang, pengasih. Wa anta taf'alu ma turid. Rahim ni sangat mengasihani. Wadud ni kalau terjemah bahasa Arab maknanya seorang yang saya tu siapa mereka rindu. Nah, itu wadud. Wa anta taf'alu ma turid, engkau adalah Tuhan yang maha
melakukan apa yang engkau hendak lakukan. Mana kalau dia nak buat, memang dia boleh buat. Dan mesti boleh buat. Kalau sekadar ni tak apa. Dan seumpamanya lah, kerana itu berpadalah dengan doa yang datang daripada Nabi SAW. Atau hendaklah dia mencari doa dengan bahasa kerendahan diri dan khusyuk, tanpa sebarang sajak dan mengada-ngada. Merendah diri itulah yang disukai oleh Allah Azza wa Jal. Ini yang disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Berkenaan dengan adab doa, ni antara yang Imam Ghazali sebut. Jangan doa pelik-pelik saja. Macam-macam kalau ada teruk doa. Lepas tu panjang pula luar biasa. Sebab Nabi ni dia tidak panjang doa dia. Sebab apa? Sebab dia gila-gila. Ini baca, ni petai kan baca lain pula. Begitulah dia musing gitu. Dia jadi panjang ni kita sebab kita ambil banyak kita gabung. Jadi panjang lah. Panjang doa tu jadi jemu juga. Sebab dia nak buat panjang tu sebab tu yang nak baca lah. Daripada muda pas tua lah. Jadi tak kena tu cara tu. Sebab itulah kalau kita perhatikan doa-doa Nabi, misalnya kalau kita ambil dalam kitab Al-Adabul Mufrad tu, dia ringkas. Bahagian juz yang kedua tu dia bincang tentang doa. Ada juga dia bincang lain. Tapi saya perhatikan bab dia tu kira-kira menyentuh setiap aspek kehidupan dia tu. Ambil tu. Baik. Itu kata Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali. Imam Qurtubi membahaskan ayat ini. Cuba perhati. Imam Qurtubi bincang. Ayat mana? Ni ayat ni. Suratul A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Cuba perhati. Berdoalah kepada Tuhan kamu dengan merendah diri. Berdoa dengan merendah diri. Itu poin dia. Dan dengan khufyah, dan dengan suara yang perlahan. Dua. Yang ketiga, innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Jadi melampaui batas ni dalam bab ke dia? Bab tadilah. Bab doa. Bab doa. Allah suruh doa ni dengan tadarru'. Tadarru' ni hati-hadirat kerendahan diri yang bersifat luaran. Dia panggil tadarru'. Misalnya, doa duk gitu. Tu. Dia nak gitu. Jangan nampak salih dah. Tu tak ada tadarru' tu. Tunjuk hina dari sudut fizikal. Itu mana tadarru'. Misalnya gini dah. Mana kita nak ilham, nak fokus. Lepas tu khufiyah ni suara dari sekadar dengar di telinga saja. Sebab saya Umar pernah berdoa kuat. Nabi kata perlahan sedikit. Tuhan yang kamu minta tu tidak pekak. Atau pelihara. Lepas tu saya nak bakar ni tak bunyi langsung. Selalu dah kuat sikit. Biar nyata di telinga tu. Supaya bila telinga dengar tu, dia tu hantar ke hati. Ni kalau tak bunyi tu kadang-kadang dia boleh lara dan sebagainya. Maknanya Nabi nak biasa imbang. Maknanya molek-molek dengar di telinga kita lah. Dengan cara yang tadarru' khufyah. Kemudian dia sebut jangan melampau. Jangan melampau. Ni maknanya jangan melampau dalam berdoa lah. Itu zahir dia. Baik, cuba kita tengok bagaimana huraian Imam Qurtubi. Kata Imam Qurtubi, melampau di dalam berdoa seperti mana yang disebut di hujung ayat ini, ada beberapa bentuk maksudnya. Antaranya meninggi ke suara dengan kuat sampai peringkat berteriak. Hak ni kita boleh tengok hadirat. Hak ni untuk semua, bukan untuk di Malaysia saja. Kalau pergi di Mekah tu hadirat, Allah masa dia duduk doa di Kaabah, masa duduk tawaf tu ada. Siapa kita tak ingat nak doa engkau, pakah dia. Dia doa berjemaah. Dia buat macam ni kita tak sebutlah bangsa mana ni. Hak depan ni dia baca kuat, hak belakang dia ikut, dengar habis ring dia ngomong. Nampak jahil. Sebab hak ni Nabi sebut ni untuk umat Islam seluruh dunia lah ni. Tambah-tambah situ lagi lah tak boleh ada orang duduk semayang. Orang lain pun nak berdoa juga, bukan musuh kan. Tapi kat puak dia ni, dah lah dia buka tangan gitu, kena kita kesok chassis tu. Mari pobok dia ni malah sebut lah pobok mana ni. Saya siapa jadi musing. Yang tepuh pobok dia. Dia style dia masuk tangan gini. Tak pecah pobok dia ke mana pun.
Dia masuk tangan kalau kita tengok masuk tangan pakai tapi dia pegang tu kan. Dia tengok buku ni. Hak depan ni hak dia baca mula-mula hak lama ni ikut. Dia pergi pakai tapi tak kira siapa dia tepuh. Toleh tu dah. Hak Nabi ajar ni untuk semua lah ni. Enggak kita nak ngepek-ngepek tak boleh depan Kaabah ni klik ngepek rumah. Nah. Allah hadirat ni. Mengganggu orang tak boleh. Masjid tu. Masjid yang paling lebih atas dunia tu. Allah tu. Yalah bukan kalau kita saya sebut gitu bapak kita boleh agak dah bapak mana tu. Allah hadirat. Saya kata Allah buat apa jahil ilmu ni. Orang Islam kita ni. Tu tidak bangsa Melayu kita gitu. Baik. Jadi suara tu kuat doa kata Imam Qurtubi. Seseorang berdoa untuk memperoleh kedudukan seperti seorang Nabi. Berdoa pada sesuatu yang mustahil. Ini tak boleh lakukan ni. Mula-mula kena letak nombor lah mudahnya. Hak nombor satunya, doa dengan suara yang kuat. Sampai mereka berteriak. Itu satu. Yang kedua, berdoa untuk biar boleh darjat sepuan Nabi. Tak boleh hirak gitu. Sebab tak akan mungkin, tak mungkin sampai. Dan nak masuk surga, dia tak semesti sampai tahap Nabi nak masuk surga. Orang kampung biasa tu, bila dia ikut sunnah, dapat rahmat Allah pun masuk surga. Jangan silap faham. Kita ni nak masuk surga ni, tak ada Nabi sebut nak masuk surga ni, mesti sampai tarah Abu Bakar, baru rok masuk surga. Tak ada gitu. Islam kita ni, dia mengajar umat dia sesuatu yang umat dia boleh buat. Itu yang kedua, doa nak, sebab itulah ulama buat usul. Mana-mana amalan, sama ada dalam bentuk riwayat ke, yang mana kalau buat amalan ni sekian-sekian boleh pahala Nabi, itu hadis maudhu'. Tanda hadis maudhu'. Tak silap saya je kalau tak silap lah. Tapi silap pun tak apa, muka hak tu pun hak silap dah. Hak bohong dah. Kan dulu kan ada kan dia sebar di takwim kan, bila nak masuk bulan Ramadan tu kan, dak setiap malam tarawih tu ada kelebihan khusus. Ingat tak? Dia tak tepi tu berjojo, kita nak pergi tarawih sunat gini. Malam 17 ni boleh pahala Nabi ni. Bukan Nabi Muhammad, Nabi-Nabi. Dia buat Nabi-Nabi. Tu tegak derah benar lagi ya. Ulama buat kaedah dah. Kalau gitu, cara tu maudhu' tu. Tak betul tu. Itu sudah ketetapan. Orang panggil usul tu. Sebab apa? Tak mungkin dah kita boleh sampai tahap Nabi. Tak perlu pun sampai tahap tu. Tak perlu dalam agama. Baik. Yang kedua, yang ketiga. Berdoa, yakni minta sesuatu yang mustahil. Kan kita jumpa dah ke baru ni kan. Nama dia baru ni tu. Anak dia minta, Abdullah bin Muwaffaq tu. Abdullah bin Muwaffaq kan. Anak dia berdoa, minta ya Allah, aku minta kalaulah boleh masuk surga. Dia sebut gitu. Ya Allah, kalaulah aku masuk surga, aku nak rumah liga warna putih hak duk tepi. Bakal dia tepi bagi dalam pada tepi pantai, ke comel, ke tepi sungai, dia kira atas dunia ni. Minta kalau, dia sebut gitu, kalau boleh masuk surga ya Allah, aku minta nak rumah hak duk tepi. Nah, dia sebut kan ya. Gitu. Dia marah ke anak dia. Dia kata jangan doa khusus gitu. Sebab dalam surga ni hak tu kecil benar tu kalau rumah tu. Kena minta nak masuk surga. Kayak saya sebut dua kan. Minggu lepas. Kalau kita perhatikan Nabi ajar dalam bab minta kebaikan hari akhirat ini, sama ada kita minta Allahumma ajirni minan nar. Hadis tu kalau mengikut syarah ulama, Nabi sebut selepas dia jadi tu imam. Selepas Nabi jadi tu imam, dia paling ke sahabat, dia kata Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada api neraka. Sahabat pun pakak kata Allahumma ajirni minan nar. Allahumma. Nabi jadi tu imam tu, Nabi kata gitu. Tu baik. Kemudian jadi dia marah pada anak dia. Sepatut minta syurga lah. Apa dia minta rumah? Kalau boleh masuk syurga. Kalau nak pula dari situ. Tak kena tu cara doa gitu. Sebab tu anak biasa sebut dia gini hadirat. Bila kita ngajar hadis-hadis, sebab ulama ni misalnya Imam Nawawi, itulah azkar tu. Dia kumpul doa-doa Nabi. Apa orang kita kata? Tak sekira lah orang Arab pun tak agak nak apa tu. Orang khususnya orang Melayu kita, hak tidak Melayu, hak tidak Arab ni. Dia kata nak apa doa ni berat ustaz. Doa ni berat, muka banyak doa ni.
Doa ni adalah sebuah kehidupan Nabi. Kalau orang tanya kita doa ni sebanyak mana? Kehidupan Nabi. Sebuah kehidupan. Nak apa tu? Sebab itulah ulama kita kata doa-doa ni kalau kita boleh hafal tu terbaik lah. Tapi kalau tak boleh hafal pun kena belajar doa Nabi. Nak mengambil idea daripada cara berdoa. Misalnya, dalam hadis Nabi tak benar kita minta doa, ya Allah matikanlah aku ya Allah. Tak orang dah nak hadapi COVID ni. No. Tak orang dah nak pergi berat nego pun berat benar lepas COVID ni. Matikanlah aku. Nabi tak benar. Setengah ulama kata haram tu. Cuma Nabi kata, kalau nak minta juga. Nabi ajar cara. Kalau nak minta juga, ya Allah matikanlah aku. Sekiranya mati itu baik untuk aku. Kena taklik gitu. Kena taklik gitu. Sebab kita tak tahu. Lah ni susah. Gini susah. Dia ingat kalau mati selesai susah tu. Dia ingat gitu. Belum tentu. Takut bila mati tu teruk. Rupanya banyak lagi urusan dia tak selesai dalam hidup ni. Urusan kita terhutang, orang tak bayar tu banyak perkara lagi tu hutang ni hadap tak masuk surga, kena berhati-hati. Sebab tu kena doa biar supaya Allah lepaskan kita. Lepas tu ada masalah ni. Sebab tu kita sebut kalau mati tu baik untuk kita. Jadi hak kita minta sebenarnya bukan minta mati, minta kebaikan. Tu maksud hadis tu. Kalau kita minta mati, ya Allah matikan, itu orang panggil minta mati. Tapi bila kita kata ni mengikut ulama lah. Ya Allah matikanlah aku sekiranya mati itu baik untuk aku. Hakikat sebenarnya doa tu bukan minta mati. Kita minta kebaikan. Kadang-kadang mati itu ada kebaikan. Kadang-kadang hidup tu ada kebaikan. Kita suruh pada Allah. Tu makna doa tu. Jadi bila kita dapat tu, kita doa kot Melayu. Kita faham gitu. Kita guna bahasa kita, tak apa. Tak perlulah bahasa samak-saing itu, tak perlu. Kalau nak doa tu pula lepas. Tak guna bahasa kita sebab kita nak kecek dengan mak kita tu lah. Kalau kita tidak sebut gitu pada orang ajan, dia akan kata payah ustaz nak berdoa ni. Mungkin kena hafal nak berdoa. Tak masalah. Contohnya. Ni minta maaf ni saya sebut cerita ni berlaku di Kelantan kita juga, dibaca. Ini saya sebut secara umum, jangan terasa hati pula. Ceritanya orang naik kereta. Padahal naik kereta ni hadirat. Bukan dosa. Kita tidak nak bicara tu. Isu dia bukan naik kereta, anak dia, natu dia ni naik kereta. Dia terlibat dengan pergaulan yang tak molek siapa. Tak semaya, itu isu dia. Mau orang naik kereta, maya, mari dengar kuliah apa. Bukan isu tu saya nak bincangnya. Orang-orang lagu ni, kalau kita suruh kata doa mengikut cara Nabi, zaman Nabi pun tak ada kereta. Lepas tu lagu mana? Dia nak sesuaikan dengan masalah dia secara khusus. Anak ayat lagu mana? Sinilah peranan ustaz. Mocik ada masalah. Okey, mocik doa aku Melayu, hamba ajar. Kita pun ajar dia. Gini, sebut. Minta supaya anak dia diberi hidayat, supaya dia salat, dia memahami kehidupan yang sebenar. Ya Allah, engkau jagalah anak menantu aku supaya dia tidak berbuat dosa. Bimbinglah dia. Kita ajar pada mocik tu. Dia kata boleh doa. Mocik ni dia kata, boleh doa begitu dia. Maknanya dia ni soal doa ni kata kena bahasa Arab. Berat benar tu. Lepas tu dia pun tidak tahu. Kita pun itulah tujuan ustaz sebenarnya. Orang panggil tu lebah. Mocik bila nak doa mula-mula sekali, mocik kata gini. Mocik puji Allah. Dia tak erti puji Allah. Kita suruh dia baca Fatihah dulu. Fatihah tu ada hakikat tu. Hakikat puja dan puji pada. Baca Fatihah. Lepas tu selawat pada Nabi. Ni boleh selawat ke Nabi. Selawat ke Nabi ni selawat Nabi ajar. Jangan baca tak betul situ. Doa minta tak betul dah. Nabi ajar. Lepas tu minta mocik nak minta apa? Supaya saya rakyat sana. Anak ajar sesa dia. Anak tina dia, isteri kepada hak tu lah, natu dia tu, duduk tepi ni. Sudah kita ajar kata Allah pitih limoya. Pitih limoya hak genggal gitu. Kunyuk tak gosok dulu. No. Kita kata tak payah lah mocik. Ambo pun modal liu ni. Dia pun faham gitu. Lepas tu lepas mocik itu tu mocik kena bacalah Rabbana zalamna anfusana. Tu ingat dah tu. Rabbana atina. Lepas tu puji Allah pula. Akhir tu tak apa dia ingat dah. Kita naknya orang panggil pala dia tu dengan akhir, tu standard, tak apa. Hak tengah tu mocik doa dalam bahasa Melayu. Kita gitu sepatut terbahnya. Tak perlu habis duit pun. Mocik doa lah. Lepas ni mocik doa gini, apa pun masalah pun sebut dengan Tuhan dengan bahasa tu.
Dia panggil ilhah, dia panggil dalam istilah ilhah. Ilhah ni hadirat maksudnya begini. Misalnya anak kita tak salat misalnya. Ilhan ya Allah, anak aku tak salat. Usinya aku ya Allah. Kita kecek gitu, kita kecek dengan Tuhan tu. Doa ni hadirat sama ada sebut dalam bentuk minta ataupun sebut dalam bentuk merintih ataupun sebut dalam bentuk menyatakan hal yang berlaku. Semua tu termasuk dalam doa. Bahkan ulama kata kita tolong orang buat baik tu pun doa hakikatnya. Sebab Nabi kata siapa dia tolong orang gini, siapa dia tolong melepaskan orang daripada bebanan, daripada musibah, Allah akan lepaskan musibah dia di hari akhirat. Maknanya tolong orang, kita bantu orang, tu dia panggil doa doa bil hal dia panggil. Doa tapi dengan bentuk pertolongan, bentuk sokongan moral, bentuk kita bantu orang. Tapi itu doa. Dia tak seperti doa dia dengan bahasa. Gitu. Lepas tu saya sebut dia lagi makcik. Bila makcik semaya, makcik baca Quran, teringat ke masalah, doa selalu situ. Misalnya duk tengah baca Quran, perhabis ayat tu, duk tengah baca Quran tu teringat ke anak. Ni ulama sebut memang adalah hadis. Duk tengah baca Quran tu teringat pada anak tak semaya, anak ada masalah. Perhabis ayat tu doa. Sebab apa? Hikmat dia di situ ada kelebihan. Sebabnya kita boleh fokus. Gak duk tengah baca Quran boleh fokus ya Allah. Maksudlah. Hak tu sepatut kena bimbing masyarakat ni. Ni dok nak doa kena habis 500 ya. Kena janji minggu depan. Kena wak gotu wak goni, kena manggil orang nak doa. Hak tu jadi banyak tambah tu nak suruh padai je panggil. Padai dengan panggil, padai dengan melihaya. Padahal doa tak perlu semua tu. Hak tu pelik tu bahaya tu tak. Dia sebut pun nak panggil baca doa. Tidak gitu kan? Pergi rumah ni nak baca doa. Anak kalau orang sebut kita nak ayat lalu. Bapa kena pergi rumah kena doa. Nak baca doa. Doa orang tak baca. Orang minta. Dia kena ayat gitu tak? Kalau kita duk main, kalau kita tak ayat gitu, masyarakat tak faham siapa ke bila-bila. Akhir sekali nak doa pun tak erti, terpaksa bergantung dengan Tok Lebah tu. Tok Lebah ni pun jenis tu lah. Musim lah ni hadrat. Kadang-kadang malah nak berkiyah dah hadrat. Tua nak mati dah bapak kita ni duk berkiyah lagi. Lemah sengoti. Lebah lah kata cari hijau nak piti kan. Lebah duk timbuk duit orang kampung lagu tu. Benar ni hadrat. Salah tu dalam agama kita buat kijak gitu. Salah dalam agama. Ni zamir ni. Saya pergi tak biasa saya nak sebut. Kita gerai lama dah ni noh. Amo gilah nak tengok lagu mana. Sebelum ni kita duduk di Kelantan, kita pergi di luar. Gi ana gi. Dia kata nak suruh start doa, kata boleh. Apa kalau ayat tadi amo doa di masjid ni. Ingat dia panggil makan, nipu kita pula. Rupanya kata majlis ni ustaz senang majlis nak doa. Kata nak doa tak perlu majlis, tak ada orang majlis nak doa. Tak betul. Kita wis lalu. Kata kau nak makan. Nak doa ayat kamu. Saya duduk Mekah. Ni sahabat kita sekali dia mari sini. Tak tahulah ada kedai. Kita kena didik gitu masyarakat. Saya duduk tengah tawaf, kita bawa telefon, hak ni hak tawaf sunat lah bukan tawaf haji. Duduk poket telefon, nak mengguna dia big tu ada tempat telefon. Bunyi telefon. Kita pun akak, biarlah akak tengok ada seorang sahabat Ustaz Ding. Ustaz Ding ni duduk masjid kau duduk mana? Kata, "Amo duduk tengah tawaf ni." Duduk depan Kaabah ni. Ustaz Ding tolong doa. Dia kata isteri dia nak buat pembedahan ni, nak buat dia punya payudara ni, kanser payudara. Minta tolong. Kita kata beres. Kita pun hantar mesej pada minggu kita pergi tu kumpulan kita dia ada grup hantar mesej sahabat anak gini-gini minta tolong. Pakai doa semua. Hak tu ya tak perlu, tak ada gapo. Tu. Orang kita ni hadrat ada saya tak bawa. Ni hak tu yang kita gerai ni. Ni bawa tolbal lah ni. Dia buat barang khusus. Barang khusus dia nak pergi Mekah, dia nak doa depan Kaabah. Kalau doa sejumlah ni, bayarannya sebelah ni. Doa sebanyak ni, jumlahnya sebanyak ni. Hak ni doa ni tempat paling mustajab depan Kaabah. Nego tahu panggil lagu tu. Jangan dibuat kerja lagu tu. Salah dalam agama. Sia kau orang kampung, wi tu gak pitih dia. Dia wi 500 ya. Hak orang miskin ni wi 50 ya aja. Hak aku ni lebih mustajab sebab 500. Kalau orang tanya saya lah, agama gapo ni lagu ni aja ni? Tak tahu.
Agama popok mung lah popok tolba tu. No. Allah hadirat. Dia semakin dia kau jadi ingat kau kurang. Dulu tak ada borak-borak pun. Ni borak. Saya kau kampung hadirat. Padahalnya doa ni hadirat royak. Royak saya boleh. Ustaz tolong doa. Kita doa selalu. Patut terima tak terima tu bukan urusan kita. Kita ni sebagai pembantu. Orang soleh ni hadirat. Tak semestinya ustaz, tak mesti ulama kita tengok orang ni baik. Bahkan kita duk sayang dia tak nampak dia buat salah. Hidup dia biasa. Boleh jadi dia orang soleh. Boleh jadi dia wali Tuhan, tak tahu. Minta dia berdoa. Tak perlu dah habis duit. Jangan habis duit pada tempat tak habis duit. Hak Nabi suruh habis duit, anak yatim. Janda-janda hak susah tu. Pun habis lagu tu. Ni duk buat lagu tu ada tarik gamuk tidak. Lepas tu kalau rakyat marah. No, kita ni siap kat kampung. Tak boleh gitu. Salah dalam agama kita tidak. Nak berdoa kena bayar. Lemah ngoti. Patut kecek lagu tu serbai atas kepala. Kalau pakai topi boleh kira. Lah ni panggil topi lah. Parut lagi. Allah hadirat. Tarik gamuk. Jadi dia guna pula. Saya geras ngerti tak? Mungkin dia alamat Kelantan tu masalah. Hai setahun ni 30 riyal. Dia tulis masuk di masuk mana tahu bahasa dia tapi dia sebut aura 30 juzuk Quran. Jadi 30 riyal. Nya beli berkebuk. Hak besar sikit 50 riyal. Hak besar ni. Sebab tu saya tanya, "Go berapa air kedai ni?" Serial. Nya gomo 30 riyal. Patut alamat tu Kelantan. Kecek luar kita takut orang tahu Kelantan. Malu kau orang hadirat tutup lebah buat kerja lagu tu. Sepatut kita tok lebah ni bimbing masyarakat makcik doa gini. Cuba baca molek. Imam Bukhari dalam kitab Adab Mufrad bila masuk bab doa dia baca mana dia sebut tu tujuannya supaya masyarakat kita reti cara nak doa. Makna di situ dia bukan tekan ke hafal. Kalau nak hafal ni orang terasa beratlah. Penekannya di situ kita kena tahu cara ataupun format berdoa tu. Hak tu Nabi ajarnya. Berat ada lagu tu. Baik, cuba kita tengok lagi lah hadirat. Patut kena pastikan hadirat kalau doa yang kita nak hafal tu kena pasti kalau nak hafal. Pastikan dia daripada Rasulullah. Jangan ambil daripada doa orang lain walaupun sebab besar kata buat sebagai. Tak boleh ambil. Bagi saya itu tidak layak kita sebagai orang mengaku ahli sunnah tu buat kerja lagu tu. Tak layak. Kenapa? Kalau kita nak hafal, hak saya sebut tadi untuk dalam konteks masyarakat ajam ni, orang yang tidak reti bahasa Arab, dia nak berdoa, kita sebut hak cara mudah. Doa sebenarnya wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Makna kita bimbing Allah sebut tu asal doanya meminta direct tanpa ada wasilah. Direct kita dengan Allah. Jadi masyarakat ni perlu bimbingnya. Kita lah orang panggil tu lebah bimbing. Makcik nak berdoa, makcik kena sebut dulu adab doa. Sebut puji Allah, alhamdulillah, selawat para nabi. Kemudian makcik minta lepas tu akhir tu kunci doa Rabbana atina minta. Lepas tu minta pula makcik hak tahu dah tu apa dia? Allahumma khtim lana. Awi hak asah-asah penting. Tu. Lepas tu puji Allah pula di akhir. Tu cara dia. Jadi maknanya masyarakat ni kalau kita ajar dengan cara betul, maknanya dia akan jadi rapat dengan Tuhan. Sebab orang ni ada masalah belakang dia. Lembu kena curi. Giju potok wamo. Dah lah lembu. Bahaya ketuk wamo pula 50 riyal. Ni hak di masjid ni ada. Nak ayat orang kita. Dia hilang 10,000 duit kereta. Dia parkir sini. Nak pergi bayar deposit tanah. Bertih mai Zahor pergi ambil di bank 10,000. Lepas tu kereta dia dipecah. Lama cerita ni lama dah. Beberapa tahun. Dia pergi rumah saya. Dia pergi cari kita. Sebab dia depan nak mengali. Nak suruh Sakdin tolong cari Tok Bomo duit hilang. Kata Tok Bomo apa duit hilang? Tak jumpa-jumpa hari ni kot. Saya kata dia, "Dok nak jumpa juga. Saya tak bawa. Saya tak bawa." Saya kata pergi report polis. Dia kata polis tak boleh nak buat apa. Ada? Tok Bomo ni lebih harap polis ke? Dulu hadirat nak ayat bui. Biar kita tahu. Dulu dia ada khusus Bomo jenis barang lah. Dia panggil Arraf. Orang Arab jahiliah, zaman jahiliah. Bila barang hilang tak kira hilang apa dia akan jumpa ni lah. Tulbah nama Arraf ni. Dia pergi jumpa ni lah.
royak ilah gitu. Jadi kena bayarlah dia buat upacara ni. Kalau boleh tak sebagai ikhtiar, dia kata boleh tak. Tapi Tok Muhammad boleh dah. Tok Muhammad boleh dah. Lepas dia pergi jumpa tu, dia mari pula jumpa ayah saya. Saya tanya dia pergi jumpa Tok Muhammad, dia royak sini-sini. Kata berapa Tok Muhammad tu? Cah 100 ya. Dah. Jadi 10,100. Tadi dah bayar 10,000 ni aku curi kat dia. Hak sepatut kita kena buat kau. Terima takdir, nak buat macam mana? Usahalah. Kena beringat lain kali. Mungkin ada sesuatu yang kita buat yang Allah tak suka. Itu mukaffirat. Kalau dalam kita belajar musibah tu. Dalam Riyadhus Shalihin ada bab khusus tentang musibah, sabar. Tak silap 15 hadis. Cuba bincang. Mana hilang duit 10,000 kalau kita nak tengok dalam konteks hadis kita sabar. Mana tidak terjejah hubungan kita dengan Allah. Kita tak cari bomoh-bomoh, tak terjejah hidup kita. Tidak jadi menyeleweng kehidupan kita dengan sebab tipu musibah. Allah ganti syurga. Ni terjejah dah tu pergi jumpa Tok Muhammad. Sebab benda tu tak termasuk dalam bidang kuasa Tok Muhammad. Bahaya tu. Dulu dia panggil arraf. Tu bahaya, kena berhati-hati hadirat. Kita kena berhati-hati. Kalau tidak kita tak sedar, kita ni kembali pada zaman jahiliah. Tak sedar. Padahal doa ni hadirat senjata orang. Senjata, tapi kita tak erti guna. Sebab kita bahkan kita guna pula tu sebagai senjata untuk kita dapat duit. Kita tak didik molek masyarakat. Akhir sekali masyarakat nak doa pun jahil, teragak-agak, rasa tak Tuhan tak terima. Apa? Silap pokok kita lah. Tidak ajar molek. Sepatut kita bimbing. Hak makcik ni, saya pergi kuliah pula. Minggu depan dia mari jumpa pula. Hak tu saya sedih benar tu. Almarhum Ustaz Sata pun kenal ni hari ni. Kenal Ustaz Sata. Dia duduk di Melawi. Dia kata, macam mana Ustaz Din? Ustaz Din buat dah. Kata, memang saya doa selalu. Makcik tak buat lagi. Tak buat lagi. Lepas tu saya tanya, anak dia perempuan, tak buat. Saya kata ini, tu kita sebut dalam bentuk lain lah. Kita kata inilah punca menyebabkan Allah tak terima doa kita. Sebab kita tak mahu merapatkan diri dengan Allah. Kita kaunseling pula dia di masjid. Kata makcik kena merapatkan diri. Salah satu taqarrub ila Allah adalah doa. Doa ni hadirat, kita minta dengan Allah. Minta dengan Allah ni ulama kata merupakan satu wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan semaya saja. Kadang-kadang semaya ni, setengah-setengah ulama semaya ni lara. Nampak semaya tapi langsung tidak ada unsur mendekatkan diri pada apa? Start semaya dia ingat benda lain lalu. Tapi doa dalam kih orang yang sedar hadapi masalah, dia kadang-kadang lebih taqarrub daripada salat. Kita gunalah peluang tu untuk didik masyarakat supaya dia mendekatkan diri dengan Allah. Itulah peluang kitanya. Ni kita duk timbuk hak dia pula. Kena timbuk orang-orang lagu ni sepatutnya. Bapalah jadi lagu tu. Kesian kepada masyarakat hati-hati. 500 ya kerana nak doa. Akhir sekali sebab tu jadi capur kan, nak jadi nampak tak nak sabar nak doa saja 30 saat seminit buat majlis. Kau tu jadi capur kan nak suruh banyak tu lah. Tu ya sebenarnya cerita dia ni. Benar simple, cukup simple ajar agama, tapi kerana ada kepentingan jadi lagu tu. Na'udzubillahi min dzalik. Minta berlindung pada Allah daripada kita tersalah sampai menyusahkan orang Islam. Begitulah hadirat. Jadi hak ni ada lagi hadis sebut tu, kita boleh bincang semula lah hadirat. Okay, saya ambil sedikit lagi. Hak ni tak habis lagi ni. Berapa tu hadir? Yang ketiga, berdoa sesuatu yang mustahil. Saya ambil sikit lagi sebab enggak kelas lepas Isya pun tak ada lepas ni. Kelas lepas Isya lepas ni tak ada kelas. Minggu depan insya-Allah. Saya ambil sikit. Nak perhabis hak ni sikit ya. Hak kata Imam Qurtubi. Yang ketiga tadi, berdoa memohon perkara maksiat dan seumpama. Hatu nombor 4. Ni termasuk mu'tadin fi du'a, melampau dalam berdoa. Minta berkait dengan maksiat. Ia termasuk berdoa dengan doa yang tidak terdapat dalam kitab dan sunnah. Ni yang kelima. Termasuk melampau juga kata Imam Qurtubi, kita guna doa dalam bahasa Arab yang mana doa tu tidak sabit daripada Quran dan sunnah. Lalu memilih lafaz-lafaz yang berperenggan dan kalimah-kalimah dalam bentuk sajak yang didapati dalam lembaran-lembaran yang tiada asal daripada Nabi SAW. Serta tidak boleh dijadikan sandaran. Makna hak ni tidak daripada Nabi. Namun begitu, dia menjadikannya sebagai syiar agama dan meninggalkan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ini termasuk dalam mu'tadin fi du'a.
Melampau dalam berdoa. Guna doa-doa Nabi tak ajar. Ni dalam bahasa Arab. Sebab tu saya kata, kalau kita nak ajar orang kapun, suruh dia doa dalam bahasa Melayu. Ni dia nak hafal berat. So kalau nak hafal doa Quran, boleh tak boleh nak hafal. Tiba-tiba kita buih bahasa Arab, dia kena hafal. Hak tu tidak Nabi pula. Mengikut Imam Qurtubi itu melampau. Saya nak kata lagu mana? Tak tahu pada ustaz-ustaz hak jenis lagu ni. Nak kata berdosa ke lagu mana? Cuma nak kata boleh pahala tentu tidak. Bahkan dia telah menganiaya orang kampung. Na'udzubillah. Kena berhati-hati. Jadi seterusnya untuk Hafiz Ibn Hajar berkait selepas tu kita bincang minggu hadapan hadirat. Jadi kena berhati-hati supaya kita ni tidak dipersoalkan oleh Allah di hari akhirat. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.